dalam keadaan COVID sekarang untuk kemasukan dia ke tapak kita memang masuk ke dalam UTM memang kita very strict. So dekat sini saya minta Cik Adi untuk bagi briefing berhubung dengan taklimat keselamatan dekat dalam UTM. Silakan Cik Adi. Okey, terima kasih Pak Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada syarikat MTS Teknologi Enterprise kerana telah berjaya mendapatkan tender kerja-kerja penyeliaan dan penyelenggaraan sistem pembangkit elektrik 22 kV di UTM. Okey. Jadi untuk kerja ni selama 24 bulan 1 malam hingga 31 bulan 7 2023. Okay. Ya, untuk makluman pihak syarikat yang mana Pak Pengerusi pun maklum tadi PKP ataupun pertama. Okey. Saya harapkan pihak syarikat boleh ambil serius lah hari ini. Supaya kita sama-sama dapat menangani. Okey, yang pertama sekali untuk makluman di UT ni terdapat 5 buah pintu masuk dan keluar. Untuk akses yang mana dalam tempoh PKP kita hanya membenarkan masukan hanya di pintu 4 sahaja. Okay, saya rasa kontraktor ni baru lagi Yes. Dah pernah yang TSCP ni kita baru nak panggil tender dalam UTM Okey. tak ada lagi lah baru post. Kita ni Malaysia Site United berapa ada bulan ni Yus? Tapi kat luar tu banyak buat kerja untuk electrical testing lah. Okey. Okey, jadi saya wakil kat syarikat boleh pilih dululah. Kat mana pintu 4 ni. Kalau nak lebih kuartal tapi takkanlah sebab berapa bulan kita panggil dia post desa bakti. Pintu nombor 4. Oh, cuti. Apa yang 4. boleh Area mana? Ini alright, tapi saya tengok macam lama sangat ni. Bukan dia kalau daripada Taman Sri Pulai, tahu tak Taman Sri Pulai? Tahu. Okey, kita nak ke Taman U. Nanti kita akan belok susur kiri tu. Susur kiri nanti nampak perumahan situ. Okey. Nanti saya nak buka straight je. Alright. Nanti kiri tu belok kiri. Okey. Terus je ikut jalan sampai ke bawah. Nanti akan jumpa pintu nombor 4. Okey. Boleh nampak baik. Boleh. Okey, kalau tak boleh ikut ikut Taman Sri Pulai tu, ke Taman U. Belok kiri tu. Kiri. Dia jangan turun bukit tu. Kalau turun bukit tu dia akan pergi ke pintu utama. Pintu utama yang ada roundabout kan. Lepas tu second pintu gate tu yang B tu dekat dengan McD tu kan. Itu bukan. Pintu pintu utama kalau nak ke Taman U tu belok ke kiri juga turun bukit tu. Okey. Oh, roundabout yang belah dalam lagi tu. Dia dah di bahagian luar tu. Kita dah tarik pintu ke bahagian luar. Bukan yang dekat pintu gerbang tu lah. Okey. Dulu memang pintu 1 itu. Itu tu. Tak apa. Nanti okey. Boleh itulah cuba Google ke untuk tengok. Okey, yang keduanya proses yang sama jugalah. Seperti mana-mana lokasi pusat tempat kita nak masuk. Di pintu 4 ni kena ada seorang penyelia untuk memastikan kehadiran staf ataupun pekerja. Berapa ramai anggaran daripada syarikat? Okey, kalau ikut kita punya ni, saya punya team untuk breakdown, testing, kalau campur IR, saya punya team ada 6 orang. Kalau campur bos dengan second boss ni dalam 8 lah. Okey.
Jadi untuk Yang makluman kita nak masuk selalu. yang masuk untuk pekerja saja. Yang untuk pekerja je lah kalau yang dibenarkan untuk pekerja dengan IR setiap bulan tu. Tak apa. Untuk makluman kat awal pagi dan dia akan ditutup pada jam 7 petang. Pada setiap hari. Dia tak kira waktu cuti perayaan hari raya. Jadi proses dengan suhu kepada semua, kiranya suhu melebihi 37.5 ke atas, tidak akan membiarkan mereka masuk dan kita pihak syarikat akan bawa ke klinik ataupun hospital. Okey. Yang kedua di lokasi yang dalam masjid untuk membuat QR code pergerakan. Jadi UTM punya QR code untuk pergerakan yang mana kita akan dapat semakan pekerja masuk dan pekerja keluar pada setiap hari waktu bekerja. Okey. Dan memastikan semua pekerja jaga jarak 5 kali, pakai mask, kalau boleh jarakan supaya untuk makluman juga di pintu tersebut akan ada lebih 300-400 orang pekerja lah pada awal pagi tu. Semua landscape, semua pekerja-pekerja kontraktor yang lain pun akan guna access yang sama. Nanti boleh bincang dengan JSB lah pukul berapa akan berada di pintu tu untuk masuk. Okey, faham yang pertama sekali? Okey, faham. Untuk SOP kemasukan. Okey. Sekiranya pekerja daripada syarikat ada membawa kenderaan, semua pekerja hendaklah ada lesen memandu yang sah dan pastikanlah kenderaan ada cukai jalan road tax insurans yang telah diperbaharui. Tax mungkin sekarang tak boleh nak renew lah, cuma insurans saja. Road tax sekarang susah, memang tak ada keluar. Insurans ada lah. Betul. Okey. Hanya insurans saja. Betul. Oleh kerana kerja ini adalah PPH ataupun selama pihak syarikat adalah permohonan PAS. Kita akan bekalkan PAS. Yang ini PAS bulanan. Jadi proses tu nanti kena datang ke Balai Keselamatan. Jumpa dengan saya punya staff, dapatkan borang permohonan PAS bersama kenderaan. Kita akan berikan juga pelekat kenderaan. Yang ini kena tampal lah motosikal ataupun yang di bawah. Okey, jadi nanti kena kesempatan dan kena tampilkan gambar ukuran pasport lupin, surat arahan kerja, dan juga ada salinan IC. Okey. Ada gunakan khidmat tenaga luar tak? Atau daripada Indonesia ke Ya. Kalau kerja breakdown tu mungkin saya akan masuk. Kalau breakdown lah. Itu kalau request breakdown, saya ada 3 orang Bangladesh. Permit lah. Oh, yang ni termasuk sekali dengan 6 orang tadi ke? Tak. Ni kalau special macam nak kena kerja ke, nak kena korek ke, nak betulkan, nak kerja-kerja. Oh, ya. Breakdown lah. Breakdown untuk ni lah. Sebab kita memang akan kerap kali breakdown dalam UTM ni. Akan berlaku pada benda tersebut. Korek je apa panggil JCB masuk ke untuk korek apa kan. Macam Okey, JCB. Macam JCB ke apa benda breakdown. Dapatkan pas harian lah. Kena dapatkan pas harian di pintu 4 jugalah yang sama. Okey. Kiranya kalau ada yang memang dia akan kerap masuk, nanti kena kepilkan lah maklumat permit kerja yang sah. Okey, seterusnya kita dalam memastikan pekerja membuat swab test sebelum memasuki lah. Yang ni memang kena ada lah dalam kontrak. Okey, sekarang ni ada apa-apa perkara dekat pintu 4 ni?
sebelum proses nak masuk kerja. Dekat pintu 4 tu semua memang akses untuk kontraktor semua. Betul. Dia akan masuk, dia akan keluar semua ikut laluan yang sama. Pada setiap hari. Masuk dan keluar sama situ lah. Checkpoint Ya, tu. betul. Dia tak boleh keluar pintu lain, pintu 2 ke pintu 1. Kalau macam contoh kita nak masukkan pekerja asing, contoh ada breakdown, tu hari sebelum tu kita apply untuk ni boleh kat pintu 4 tu? Ya, okey, untuk yang breakdown ni mungkin kerja yang memang kita tak jangka lah dia akan menjadi breakdown, jadi tak ada masalah lah. Jadi boleh akses sebab lalu yang sama. Okey. Okey, yang seterusnya dia akan ada khas daripada syarikat untuk dibawa masuk ke dalam ni. Ataupun ada guna skylift ke ataupun jentera-jentera lain ni. Kalau kita banyakkan selalunya JCB, BHO lah, BHO, lori 2 tan tu ada 3 lori lah. Dengan highlight lah tu macam itu. Okey. Yang ni mungkin daripada pihak JSB akan bantu untuk meletakkan lah. Ataupun mungkin daripada syarikat juga ada kabin khas yang akan ditempatkan di tak pastilah. Sebab ni mungkin cover satu tiang kan. Okey. Kenderaan sekiranya bawa masuk kenderaan tersebut adalah di bawah jagaan pihak syarikat lah. Kena pastikan kereta tu dikunci supaya tidak berlaku sebarang kejadian, sebarang kes kehilangan. Okey, setelah tempoh kerja di dalam kampus, pastikan pihak syarikat bekalkan pakaian yang dihaskan lah. Dan ada nampak logo ataupun nama syarikat supaya kita dapat kena pasti. Sebab dalam kampus sekarang ni banyak sangat syarikat yang buat kerja kan. Okey. Untuk makluman juga dalam tempoh sekarang ni kita tidak benarkan makan dan minum di arcade ataupun di kafe-kafe lah. Pihak syarikat pastikan pekerja hanya dibenarkan membungkus makanan saja. Dan makan pun hanya di tempat yang dibenarkan lah. Kalau boleh bawa balik semua tempat di tempat kerja. Okey, faham Okey. Semasa dalam tempoh kerja ni, kemungkinan akan berlaku kerja lebih masa ataupun kerja di hari cuti am. Yang ni mungkin ada perancangan awal lah. Kalau nak buat apa perbaikan di pencawang-pencawang ke, kena maklum daripada dengan pihak JSP mungkin akan maklum ada jadual khas. Sekiranya mungkin buat di PTJ ataupun di fakulti pun kena maklum juga dengan pihak keselamatan supaya kita mesti maklum macam tadi lah. Okey, dan pastikan jugalah dalam kampus ni semua pekerja tidak dibenarkan merokok. Okey, ada yang merokok kerja daripada pihak syarikat, terutama sekali di kawasan kerja lah, yang melibatkan pemasangan elektrik. Situ lagi dia punya kawasan terdedah pada bahaya. Saya harapkan tak ada yang buat kerja sambil isap rokok. Nanti lain pula yang berlaku, masalah pula untuk jaga keselamatan. Okey, faham? Saiful Okey, seterusnya sekiranya dalam kerja ni mungkin akan ada meletakkan peralatan kerja lah, ataupun ada kabel-kabel yang akan dipasang ke untuk persiapan ke. Yang ni kena simpan, pastikan lah tempat untuk disimpan tu baiklah, berkunci. Sebab apa sebelum ni pernah berlaku kes kehilangan lah, melibatkan kabel-kabel.
elektrik ni. Sebab ini hanya orang yang pakar saja yang tahu. Dia boleh tahu apa wire hijau, wire kuning. Dia yang tahu. Kalau tak orang lain yang nak curi peralatan ni tak tahu, nanti dia pula yang kena renjatan elektrik tu. Dan saya ingatkan dah, kalau boleh simpan peralatan tu dalam keadaan baik. Okey, sekiranya ada bawa barang keluar, pastikanlah barang-barang ini telah direkodkan dan minta daripada JSB untuk buat semakan, untuk buat tantangan di borang yang disediakan. Dan semasa keluar pintu 4 tersebut nanti serahkan borang tersebut pada anggota saya. Kita akan buat semakan. Tak nak ada peralatan hak milik universiti dibawa keluar. Walaupun mungkin kabel tu tak ada cop universiti kan. Kita pun tak kenal pasti. Jadi minta daripada JSB pegawai yang bertugas yang mana yang maklum boleh buat semakan ke atas peralatan-peralatan tu. Jadi kita pintu keluar kita akan buat semakan juga, buat pengesahan lah. Tak nak ada barang-barang hak milik universiti dia bawa keluar lah. Okey, dan yang terakhir sekali saya ingatkanlah kepada pihak syarikat agar sama-sama kita menjaga agar tiada lagi universiti ni tidak lagi ada kluster lingkaran ilmu. Sebab sebelum ni kita dah ada PKPD yang melibatkan universiti selama 2 minggu. Jadi perkara ni diambil berat lah, diambil serius agar semua pihak dapat menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh MKN KKM. Dan sekarang pun di universiti kita ada pusat pemberian vaksin, PPV. Okey, tu daripada saya untuk pihak syarikat. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya? Saya rasa dah tak ada apa, saya dah faham. Apa-apa nanti maknanya sebelum buat kerja kita kena pergi kat situ lah, buat apa, register lah. Ya, betul. Tempat kan? Kena buat permohonan. Okay. Jumpa saya di Jawat Keselamatan di pintu gerbang. Nanti masuk. Cuma saya nak tanya, kita bekerja, kalau macam berkaitan tu, dia waktu 24 hours kan kalau ada breakdown apa, Betul, dia macam mana? Malam tu kita boleh benang, ada waktu malam ada limit ke atau macam mana? Yang tu tak ada masalah. Kita memang selalu breakdown ni. Kalau bekerja di area-area asrama ke macam tempat tu macam mana? Itu saya nak tahu. Untuk bekerja di asrama ni, masalah ni sekarang dalam tak. Jadi segala laporan kerosakan elektrik ni, pihak keselamatan akan terima dahululah daripada pelajar. Pelajar akan maklum ke keselamatan. Jadi pihak keselamatan akan hubungi pegawai bertugas standby juru elektrik lah, yang mana dia nama dia akan ada lah untuk setiap minggu. Kita akan hubungi pegawai daripada JSB ni. Nanti pegawai JSB akan maklumlah pada pihak syarikat untuk pergi ke lokasi atau bantuan lah. Jadi dalam masa yang sama kita akan arahkan juga pihak fellow daripada kolej ni, sekiranya yang ni sekiranya pelajar wanita lah, kita akan maklum pada pengetua bahawa ada kerja-kerja penyelenggaraan, jadi dia akan hantarkan pembantu fellow untuk menemani. Sebab pihak syarikat tak boleh masuk suka-suka, datang terus masuk dekat kolej wanita. Nanti banyak dia punya masalah pula timbul. Dalam sebab dia akan berlaku juga pada waktu malam pukul 1 pagi 1 pagi sampai 6 pagi tu akan ada berlaku juga. Jadi pihak daripada syarikat juga kena masuk lah. Yang ni tak ada masalah, tak ada had masa. Cuma kena ikut prosedur yang sama lah. Cuma kalau waktu malam pintu 4 akan ditutup lah pada pukul 7 petang. Jadi pihak syarikat akan akses masuk pintu utama dengan SOP yang sama. Kena buat semakan suhu sekian semua. Nanti nak keluar pun sama jugalah. Okey, boleh boleh faham je? Cik Saiful Okey, saya faham. Okey. Ada apa-apa lagi yang rasa
Saya rasa yang untuk kita dah faham lah yang macam berkaitan dengan tu. Okey, tak apa. Nanti kita akan jelaskan semula lah. Dengan pihak JSB. Mungkin Haji Khairul dah masuk dalam ni. Ada tak? Kalau tak ada. Ada. Terima kasih Haji. Mungkin nanti Haji Khairul akan maklumkan lebih lanjut lah dengan pihak syarikat. Macam mana proses dia untuk lebih lanjut. Okey. Kalau tak ada, itu saja daripada saya. Saya serah semula pada pengerusi. Okey, terima kasih Cik Adi. Okey, ni Haji Hairul dah ada. Haji Hairul boleh buka kamera sekejap. Kontraktor nak berkenalan dengan you. Alamak, ni pakai laptop yang kamera rosak ni. Allah. Kalau nak berkenalan. Okey. Ini adalah ketua bahagian elektrik kontraktor. Ini dia punya toke dia yang sebenar. So jurutera dia Cik Afiq tadi. Alright. Mohon maaf, video rosak. Okey, saya minta dekat sini untuk Cik Suhairi untuk taklimat OSH. Silakan Cik Suhairi. Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Okey, saya Muhammad Suhairi mewakili pihak OSHI UTM. Saya akan bagi sedikit taklimat lah berkenaan dengan prosedur dan juga SOP untuk you melaksanakan kerja di UTM. Okey. Pertama sekali, kita nak tanya kontraktor lah, you dah daftar belum dengan UTM Fin? Macam tak pernah dengar kan? Macam tak pernah dengar ni macam belum daftar. Nanti Cik Fazrin boleh bantu kot. Ataupun Cik Afiq. Okay, kalau kontraktor belum daftar